ada seorang guru, masih lagi menjadi guru sampai ke hari ini. Dan beliau ada bisnes beliau sendiri, beliau ada terlibat dengan bisnes event dan deco, deco. Dan satu masa beliau lakukan perniagaan ni, beliau hanya ambil masa buat keputusan dalam masa 3 bulan saja. 3 bulan, dalam masa 3 bulan beliau bina perniagaan ni, beliau capai 12%, 15%, 18%, seterusnya platinum. Dan beliau capai ke founder platinum. Dan hari ni orang yang memang saya ingat hebat, saya ingat rambut tu macam ada salji lagi. Beliau bawa balik Alaska. Okay. Sangat hebat. Okay. Jadi tanpa membuang masa, dah penat duduk, boleh diri sekejap, diri sikit, boleh? Penat dah? Dirilah sikit, kita happy. Kita panaskan, dah panas dah punggung tu kita. Okey, standby tepuk kanan suara anda boleh? Okey, saya mempersilakan bakal embroiderer akan datang, Cikgu Halim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh duduk. Macam masuk kelas. Siang tadi pun saya mengajar, budak-budak memang kena bangun lah kalau cikgu masuk kan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada MC, moderator kita yang cukup excited. Di bahasa Inggeris Kak Zen, tapi saya rasa Kak Zen ni macam bawah-bawah saya je kot. Tahniah kepada Tio. Tio ni macam pakai anak-anak saya sebab saya ni nanti kejap saya cerita. Sebab saya bayangkan saya jadi cikgu je dah puluh-puluh tahun. Saya masuk MBA dah 30 tahun. Takkan saya masuk MBA masa umur 2 tahun. Saya masuk MBA umur dah 20 lebih. Sekarang dah 30 tahun dalam MBA. Jadi kebanyakan yang ada ni semuanya pangkat adik-adik, pangkat anak-anak sebenarnya. Lagi sikit nak pencen. You all masih sekolah, kalau nak raikan cikgu pencen tu macam mana rupa keadaan dia? Kalau naik tangga tu kena ada tempat yang pegang kan. Lepas tu mata dia tak berapa awal. Budak-budak pun tak syok belajar dengan cikgu pencen. Dia suka belajar dengan cikgu-cikgu baru. Tapi Alhamdulillah saya sampai sekarang budak-budak ingat saya cikgu baru posting. Sebab kalau hari guru tu selalu dapat anugerah. Menang hadiah guru famous lah, guru apa. Selalu kan cikgu-cikgu muda yang dapat undian tu kan. Tapi kita masih dapat lagi. Maksudnya pada saya masih boleh bertahan lagi. Masih okey lagi kot. Okey, kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada THF kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi. Tepukan untuk THF. Tahniah kepada semua leaders yang ada dekat sini, semua diamond yang ada dekat sini yang saya tak dapat nak sebutkan satu persatu. Yang saya nampak Diamond Teresa, Diamond Chia, Diamond Englai. Okey, dan juga Emerald ada Emerald Awin kan dengan Zainal kan. Saya ingat dia sebab bidang kita sama. Kita buat business decoration sama-sama tapi dia dah tutup. Saya masih lagi buat perniagaan ni. Kawan baik saya Baida ada kat belakang tu. Thank you Baida datang. Platinum Baida. Masih Baida share pun saya datang. Semata-mata kan nak tengok Baida Okey, tahniah kepada Ashraf, kepada semua yang datang ada kat sini kan. Tahniah kepada tim saya yang datang dari Batu Pahat. Ada tak daripada Batu Pahat? Okey, ada. Tim saya yang datang dari Pontian ada? Ada. Yang datang dari Johor Bahru ada? Okey, thank you kepada Cik Puan Aziz Alias dekat belakang sana tu. Ini semua orang hebat-hebat. Dan sebelum saya meneruskan perkongsian saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada upline saya, Emerald Direct Tuan Syed Muhammad dan juga upline baru saya lah pasal dia baru berkahwin. Upline baru saya yang berbahagia Datuk Siti Fairuz. Tanpa aku sedar aku tersebut. Itu upline saya. Upline baru saya sebab dia baru kahwin lagi kan. Okey, dan juga saya ingin okey, dan seterusnya sebelum saya meneruskan kata-kata supaya orang kata kita tidak ketulah sebagai anak murid, saya mesti mengucapkan terima kasih kepada cikgu saya, pensyarah saya yang membentuk saya menjadi guru yang efektif, guru yang berkesan. Yang berbahagia Dr. Rafiah, Timbalan Pengarah Institut Perguruan Guru, Tuan Husin Wan, Doktor. Thank you Doktor sebab datang, dan Dr. Rafiah coming soon platinum dalam kumpulan saya insya-Allah. Okey. Jadi anda dah dengar perkongsian daripada Tio tadi tentang pelan pemasaran dan nampak masa depan anda di MWay.
Nampak tak yang bila kita buat Amway, lepas kita berjaya nanti, lepas tahun, 2 tahun nanti kita akan dapat kehidupan yang sangat cemerlang, gemilang, terbilang. Seperti mana kita punya Crown Ambassador Diamond yang menikmati kehidupan yang cukup fantastik. Dan nampak tadi yang Tio ceritakan, okey. Bila anda tengok Tio tunjuk bulat-bulat tu, apa perasaan anda? Excited? Kalau saya tak excited. Dulu. Bila lagi banyak bulat orang tunjukkan, lagi hilang confidence saya. Sebab saya ni jenis orang kalau masuk peraduan tak pernah menang, masuk pertandingan cabutan bertuah kat sekolah tak pernah dapat hadiah. Jadi saya rasa saya ni memang tak ada luck. Apalagi kalau buat Amway yang banyak-banyak bulat, dekat mana saya nak cekau yang bulat-bulat tu? Saya tak gerti. Saya rasa memang Amway ni saya tak ada ong dalam Amway. Kalau Amway ni semudah kita beli pelekat yang bulat kan, dia yang jual pelekat tu, ambil tampal itu saya nak. Tapi Amway ni pada saya lah, susah. Bukan kita boleh lekat-lekat macam itu, kita nak tambah orang kita. Kita kena berusaha macam nak gila. Sebab tu saya join Amway tahun 1993. Setahun lepas tu saya buat sekejap. Lepas tu bila saya rasa Amway ni sebenarnya menyeksa jiwa saya, menyeksa keseronokan hidup saya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhenti aktiviti Amway. Tapi saya tak berhenti Amway. Saya tetap renewation sampai sekarang. Okey, jadi kalau Tio tunjukkan kepada anda satu peluang, saya pun ada satu peluang baru untuk you all. Diamond mesti suspend bisnes baru ke? Okey, jadi supaya anda faham apa peluang yang saya nak tunjukkan anda, kita saksikan video ini dulu. Okey, video AAA. Okey, tengok nanti anda faham. Linda, yang itu tukang masak, yang itu tukang cuci. Yang ini tukang pergi pasar. Yang itu tukang kebun. Dan yang tua ni ialah cacai tua perangkat najis. Jangan marah, jangan marah. Yang nanti kena jual. Kadang angkatkan makanan ini. Okey, ini dia yang kerja angkat najis. Atau kita panggil angkat tahi lah sebenarnya cerita kan. Okey, tapi kan pekerjaan angkat najis ni adalah pekerjaan yang ada di Malaysia sekitar tahun 30-an, 40-an ketika bandar-bandar baru dibuka. Jadi kita tidak ada sistem kumbahan yang teratur. Jadi kebanyakan rumah-rumah dekat bandar ni dia guna jamban yang macam itulah. Dia berak, dia kencing, dia jatuh dekat dalam baldi. Nanti malam-malam ada itulah pencacai tua angkat najis. Walaupun orang hina pekerjaan dia, tetapi hari ni anak-anak keturunan tukang angkat tahi tadi ni, mereka kaya raya. Sebab kebanyakan yang angkat najis ni, angkat tahi lah sebenarnya cerita ni, adalah orang-orang yang datang migran dari negara China. Mereka datang ke sini dan mereka berusaha. Apa saja pekerjaan mereka lakukan walaupun pekerjaan itu angkat najis. Tetapi hari ini anak-anak mereka, tengoklah. Apa jadi kat anak-anak mereka? Anak mereka kaya raya. Berjaya. Jadi itu yang saya nak offer dekat you all. Nak tak kerja angkat najis, angkat tahi? Nak tak? Ya Allah, tak nak. Okey, yang Tio offer tu lain. Yang saya offer ni best tau. Kerja angkat tahi. Tapi kerja angkat tahi yang saya offer dekat you all ni best sebab masa kita kerja kita dapat duit. Kita bolehlah untuk bagi makan, bagi beli baju semua. Tapi kita hanya kerja 6 bulan saja. Ataupun setahun saja. Lepas tu you all boleh resign dan you all akan dibayar royalty bergantung kepada berapa banyak tahi yang you all angkat. Pendapatan yang dianggarkan lebih kurang dalam 10,000 sebulan hingga 20,000 sebulan. You all tak payah kerja, setiap bulan ambil duit tu, tak kisahlah MCO ke, apa ke, banjir ke, you all tetap dapat duit tu. Kalau saya nak. Saya akan tutup mulut saya tebal-tebal, pakai sarung tangan, angkat najis. Seberapa banyak najis? Sebab saya nampak masa depan saya, lepas 6 bulan, saya boleh resign. Sedangkan kawan-kawan saya pergi belajar kat universiti, dia orang keluar universiti belum tahu ada kerja. Kalau dia keluar pun dia stres, dia kena kerja. Kita bersara daripada angkat tahi tadi, kita hidup freedom, ada duit, ada masa. Saya nak kehidupan macam itu. Nak tak kerja angkat tahi tu? Siapa yang nak? Ramai yang nak. Tak nak. Ya Allah ya Tuhan, kau tak nampak masa depan ke? Siapa yang nak kerja angkat tahi tadi tu? Sila angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Tahniah dulu untuk anda. Okey. Tahniah. Kalau kerja angkat tahi itu pun kau nak,
yang kotor, yang busuk, yang jijik tu, kau kan nak sebab kau nampak masa depan kau boleh dapat freedom kan? Takkanlah yang Tio tunjuk ni kau tak nak. Yang Tio tunjuk ni sama macam offer yang saya bagi ni. Lepas 6 bulan boleh berehat, lepas setahun boleh berehat. Tapi yang Tio tunjuk tu bersih, cantik, wangi, pakai cantik-cantik, cakap yang bagus-bagus. Yang saya offer tu memang hujungnya bagus, tapi pekerjaan dia tu orang tak suka. Tapi kau kan nak juga angkat tahi. Sebab nakkan kebebasan duit, nakkan kebebasan masa. Bermakna saya bercakap di hadapan orang-orang yang betul. Anda yang nak masa depan yang cemerlang, tahniah dulu untuk anda semua. Angkat tahi pun nak. Okey. Jadi saya kita tengok video. Cakap banyak-banyak dah tua ni, cakap banyak-banyak penat. Okey, jadi kita saksikan video tentang pekerjaan saya. Nanti orang kata, ya ke Cikgu Alim terkerja? Tentang macam cikgu apa? Yang Piramli tu. Cikgu apa nama dia? Syari. Yang datang kerja lambat tidur kat tempat kerja. Jadi you all saksikan video saya ni. Okey, video Triple B. Itu sorry kita bukan macam tu. Okey, jom tengoklah. Ni pekerjaan hakiki saya. Ni dalam kelas, ada ke tidur? Cikgu bagus tapi kena pindah juga. Kau bersedih dan menangis. Kau zat ku sayang, yang paling ku kasih dirimu, amat berarti di hidupku. Nanti di akhir nafasku, lihatlah ku kali yang terakhir. Doakanlah aku bisa aku. Ini my best friend, Dato' Aisyah. Ini dekat tempat kerja baru saya. Okey. Nampak saya dekat sekolah? Atas faktor diskriminasi, birokrasi ataupun mungkin sebab jealous, saya dipindahkan oleh bos saya ke sekolah baru. Mula-mula saya sedih kena pindah. Macam jahat sangat kan aku kat sekolah ni. Tapi bila saya fikirkan 80% staff dekat sekolah tu dah MW, aku kisah kena pindah. Sebab aku boleh buka bisnes baru kan. Mak bapak dekat sekolah lama pun dah ramai jadi ABO saya. Jadi saya pindah ke sekolah dengan rela hati. Dan saya di tempat baru pun, saya baru tak sampai berapa bulan, saya dengar nama-nama saya nak dicadangkan untuk dapat cemerlang kali yang ketiga dalam perkhidmatan saya. Dan dapat 2 kali, bos saya diarahkan oleh bos yang atas lagi untuk bagi saya cemerlang kali yang ketiga. Maksudnya saya bukan Cikgu Syari Cikgu yang saya memang pergi, saya bukan because I love my job. Saya suka sangat dengan pekerjaan guru ni, memang cita-cita saya daripada kecil. Saya datang awal ke sekolah, saya jarang ambil MC. Saya ambil cuti pun sebab saya nak pergi keluar negara. Macam nak pergi umrah ataupun nak pergi Alaska, baru-baru ni baru saya ambil cuti. Kalau tak, saya memang susah nak cuti, saya sayang nak cuti. Sebab kita nak jaga kita punya reputasi, dan pensyarah saya, doktor pun dah banyak kali pesan, kerja betul-betul. Okey, dan seterusnya, bila saya jadi cikgu, kita memang nak jadi cikgu, tapi kita nak jadi orang kaya. Saya nak kehidupan saya senang. Orang pandang saya, kalau saya pergi majlis, bukan kita duduk dekat belakang-belakang. Sebab saya banyak kali pergi majlis hari guru, kita ni cikgu cabuk bawah. Kalau pergi hari guru, kita pergi,
Nanti bila time makan, kita makan yang pakai pinggan polisil, ambil kuih 2-3 ketul dengan kopi, duduk dekat tembok, dekat longkang. Aduhai, apa punya kelas macam tu kan. Jadi saya suka cikgu, tapi saya nak jadi cikgu yang kaya. Macam mana jadi cikgu kaya? Saya tengok, saya jarang jumpa cikgu yang kaya, kecuali cikgu tu kahwin dengan kontraktor ke, kahwin dengan datuk tu, ataupun dia ada ladang sawit, dia boleh kaya. Tapi kalau macam saya tak ada ladang sawit, nak kahwin dengan orang kaya-kaya, tak ada pula perempuan kaya. Kalau ada saya nak. Sebab kita boleh jadi kaya raya. Jadi saya nak jadi cikgu yang kaya. Jadi macam mana saya buka bisnes macam Awin buat. Okey, kita saksikan video. Nanti orang kata ya ke tidak. Alah, bisnes cikai-cikai. Okey, kita tengok video seterusnya. Okey, next video. Okey. Rindu tak Cik Awin nak buat deko? Tak Okey, tak boleh lama-lama tengok dayang. Okey, jadi itu adalah pekerjaan saya yang saya buat sebab saya nak sesuatu lah dalam hidup saya. Saya tak nak pakai kereta biasa-biasa, saya tak nak pakai baju biasa-biasa. Kalau boleh saya nak orang layan saya macam VIP, tapi kita setakat cikgu cabut, siapa nak layan kita? Sebab saya ingat, saya guru muzik kan, you tengok, saya selalu dipanggil untuk jadi pengadil. Kalau saya pergi kerja, memang saya pakai kereta yang saya pergi Amway selalu. Kalau siapa jumpa saya kat kedai Amway tu, janganlah hina saya walaupun saya pakai kereta buruk. Sebab kecil hati saya. Saya bawa kancil pergi nak jadi pengadil, saya rasa saya dah parking betul. Tiba-tiba kereta saya kena ketuk. Dalam hati saya lah. Tapi saya terpaksa cakap lah. Saya cakap, babi punya guard. Terkejut aku. Saya cakap, kenapa? Tak boleh parking sini. Parking mana? Sana, depan. Aduh, hai. Macam gitu sekali kita diperlakukan kalau kita hidup biasa-biasa. Tapi bila next ada pertandingan saya jadi pengadil, kita bawa kereta kita yang lain. Kita lalu je dia terus bukakan gate. Masuk sini kata dia. Saya cakap memang bukan manusia lain lah, kita pun sama. Kita pun juga kalau kita tengok orang tu kaya, kita layan bagus. Nampak orang tu singkit, kita layan biasa-biasa kan. Jadi kalau kita nak dapat layanan yang VIP, memang kita kena ada banyak duit. Jadi bila saya bekerja macam yang Awin dah tak nak buat tu, saya masih buat lagi. Kita buat sebab kita nak kaya, kita nak banyak duit. Jadi saya dapat mengubah kehidupan saya, walaupun dekat sekolah saya grade rendah, saya pakai kereta buruk macam mana pun orang dah tahu dah kita ni siapa. kita tak nak tunjuk lah kat tempat kerja kita kan yang kita ada buat bisnes. Jadi kalau dekat sekolah ada buat jamuan, saya memang akan duduk depan makan dengan bos saya. Dia dah tahu tak, kalau saya letak kat belakang, saya akan jadi kecil hati. Sebab saya belah daripada majlis tu. Sebab kita dekat luar, kita dilayan VIP. Kita pergi mana-mana, kita parking dekat VIP. Sebab tu kalau ada sekolah panggil saya jadi pengadis kan, dia dah takut dah. Kalau panggil Cikgu Halim, dia kena sediakan reserve parking. Cakap memanglah. Saya dah terbiasa macam itu. Saya tak nak jalan jauh-jauh. Tapi hari ini kena jalan jauh, parking jauh. Okey, jadi dan seterusnya. Tekan gini orang kampung tak kerti. Okey, jadi bila you all tengok saya punya kehidupan, saya dengan jadi cikgunya, dengan buat bisnes eventnya, dan saya ada satu lagi kerja dengan mak saya pula. Tolong mak saya kemas kedai runcit dia. Ya Allah, busy tak? Kadang-kadang bila petang tu saya tarik nafas, penatnya hidup macam ini. Kehidupan saya menjadi sangat busy, tetapi kita jadualkan. Saya jadualkan sebab tu pukul 2 sampai pukul 3 dah time tidur saya. Kebanyakan ABO saya dah tak berani nak call saya pukul 2 sampai 3 pasal itu waktu rehat saya. Saya dah jadualkan saya punya kehidupan daripada pagi sampai ke malam, saya dah jadualkan supaya saya tak rushing sangat. Tapi sibuk tetap sibuk. Dan saya dah tak boleh apa-apa lagi masuk dalam hidup saya. Orang nak datang rumah saya pun saya tak layan. Tak boleh datang. Datang bila aku jemput je nanti. Punyalah action kan sebab dah terlampau busy, terlampau sibuk. Jadi
Macam mana nak buat Amway? Boleh ke orang macam itu buat Amway? Dah lah tak busy menyampah pula dengan Amway. Pelan pemasaran Amway pun saya tak suka. Banyak benda dalam Amway yang saya tak suka. Macam mana kita boleh berjaya Amway? Saya masuk tahun 93 dah cerita tadi. Lepas tu saya pernah buat. Jadi saya fahamlah dia punya marketing plan. Saya tahulah pasal produk. Saya belajar pasal produk sebab saya nak pakai. Masa tu pun kita nak jual sebab kita buat Amway. Lepas tu bila saya tak aktif Amway, saya tak munafik macam orang lain. Orang lain, masa kau nak berjual Amway, kau cakap Amway ni bagus. Bila kau dah jatuh daripada Amway, kau masuk bisnes lain, Amway punya dah tak bagus. Itu orang munafik. Saya dah tak berniaga Amway pun saya tetap pakai barang Amway dan saya tetap mengaku Amway barang bagus. Saya pakai barang Amway dan saya cakap dengan orang barang Amway bagus bukan kerana saya nak berniaga. Sebab memang dari hati saya. Saya pakai barang Amway dah genap 30 tahun. Itu sebabnya saya rasalah. Salah satu sebabnya saya tak nampak macam orang nak pencen sebab kita makan Amway punya Nutrilite lah. Tak berhenti. Mak saya, masa kita start masuk Amway, mak saya umur 50, mak saya dah mula sakit kaki dah. Susah nak jalan. Saya tak sakit masa tu. Tapi upline kita datang, dia ajar, dia kata Mak Ji, umur Mak Ji baru 50 tahun. Mak Ji dah sakit-sakit. Kalau Tuhan bagi Mak Ji hidup sampai 100 tahun, macam mana Mak Ji? Umur 60 Mak Ji akan jadi sakit lagi. Umur 70 siap-siap Mak Ji dah tak boleh jalan. Alhamdulillah Tuhan bagi mak saya hidup sampai dekat 90 umur dia. Nasib baik ikut cakap-cakap upline. Kalau tidak, kalau 50 dah sakit, saya rasa mak saya dah baring lah kat rumah ni. Baring, kita letakkan TV depan mak dia, kita nak pergi keluar pun takut, risau mak kita. Tapi hari ni mak saya okey. Mak saya jatuh toilet, saya ngeri juga sebelum pergi Alaska. Orang tua lain kalau jatuh memang retak. Tapi alhamdulillah mak saya dah jatuh. Sebelum saya pergi Alaska tu, saya cakap, biarlah mak aku ni boleh jalan balik. Nanti kita dalam cruise, kita risau kan. Tapi mak saya datang, mak saya makin lama makin merosot. Macam dia tak boleh jalan. Saya jadi risau. Saya bagi cakap adik-beradik saya, bagi makan ni, bagi makan. Tapi bila saya WhatsApp, kata adik saya dah boleh bangun balik dah. Mak dah buka kedai balik dah, kata dia. Pergi X-ray tak retak pun. Jadi alhamdulillah kita jumpa Amway tahun 1993. Saya ketika itu upline saya kita umur 20, orang Malaysia umur 20 memang sihat. Tapi upline saya cakap sihat pun kena makan. Sebab Nutrilite ni untuk orang sihat. Supaya nanti dia kata Alim, awak sekarang ni umur 20. Lagi 10 tahun awak jadi 30. Lepas 20 tahun awak jadi 40. Lepas 30 tahun awak jadi 50. Bila 50 kalau tak ambil suplemen jadi macam mak. Start sakit, 60 sakit. Jadi saya dengan mak saya dua-dua start Nutrilite. Mak saya makin menua dengan sihat. Saya pun menua sihat. Makin sihat. Makin sihat, rasa makin muda. Itu yang penting. Itu the best of Nutrilite. Okey, tepukan dulu untuk Nutrilite. Okey, jadi memang bila kita dah sibuk, kita ada duit, apa yang kita nak tu kita boleh dapat. Saya nak melancong sebenarnya boleh kata tiap-tiap bulan. Ada orang pula petikaikan saya. Kata sibuk, aku tengok dekat Facebook kau sekejap pergi Langkawi, kejap kan pergi ke Kelantan, sekejap je. Pagi makan pagi sarapan kat JB, tengah hari dah sampai kat Kelantan, malam kau pergi kat KL. Kata kau sibuk. Itu saya kata hidup saya berjadual. Oleh kerana saya ni terlalu sibuk, malam saya memang ada social life saya. Ada salah seorang kawan saya tu, Cik Puan Aziz tu. Kawan lepak saya hampir setiap malam. Cik Aziz ni pula satu hal, tak nak lepak dekat mamak. Lepak dengan dia syaratnya dekat Coffee Bean atau Starbucks. Dia cakap dengan saya, dia orang berniaga tapi saya banyak belajar dengan dia. Engkau lepak dekat kedai mamak, engkau dapat circle orang mamak, kata dia. Lepak dekat Coffee Bean, kita dapat circle orang kaya-kaya. Bagus untuk bisnes. Saya banyak belajar dengan dia. Start daripada tu, kita memang gunting rambut dekat tempat yang mahal. Buat baju dekat tempat yang mahal. Daripada situlah kita kenal sepupu-sepupu pemaisuri Selangor lah. Kan Mak Aziz kan? Mak Aziz pula kita. Itu panggilan manja dengan dia. Kita jumpa orang yang hebat-hebat yang boleh join kita punya team. Kita tukar tempat lepak kita. Itu saya belajar daripada beliau. Okey, jadi memang Amway dah tak boleh masuk. Bila saya anda bayangkan kalau saya tengah buat deko, upline saya call, saya ni dengan upline tak boleh kurang ajar. Pasal kita dah anggap macam bapak kita. Cuma bila dia call, aku ni baru nak menderi lantai tu kan. Baru nak di lantai tengok, aduhai, saya letaklah nama upline saya. Kadang-kadang saya punya meradang, saya ambil tempat, aduhai saya cakap ni. Tak reti bahasa aku ni tengah sibuk. Macam itu sikit. Tapi bila angkat,
Hello. Tapi dalam hati geram. Sebab upline kalau call kita mesti nak cerita Amway. Sedangkan saya rasa, takkan tak faham. Aku tak boleh masuk, Amway dah tak boleh masuk dalam diri saya. Saya dah tak ada masa dan saya tak ada jiwa lagi dengan Amway. Saya tak confident saya boleh buat dia macam Tio tunjuk tu. Sebab ada sejarah dia menyebabkan saya jadi trauma nak buat Amway. Kalau ada masa saya cerita sekejap lagi kenapa saya trauma sangat nak buat Amway. Okey, jadi tetapi nak dijadikan cerita sebab upline kita ni, itu untungnya kita buat Amway. Kita ada upline yang doakan kita. Tak ada orang nak doakan kita. Kecuali yang ada mak bapak lah. Yang dah tak ada mak bapak, anda perlu ada upline Amway. Sebab upline Amway ni dia macam mak kita yang doakan kita sungguh-sungguh. Jadi saya rasa upline saya tu memang doa lah. Saya memang dah tak ada doa lah. Tak ada doa Amway. Cuma doa minta kaya je. Tak adalah doa ya Allah aku nak jadi diamond, tak ada. Diamond tak ingat dah kalau tak saya. Saya nak jadi kaya sebab saya tahu nak kaya kita kena buat bisnes. Bukan bisnes Amway dah, bisnes lain. Sebab Amway susah. Pada saya susah. Tapi upline saya tetap berdoa, minta pada Tuhan, ya Allah kau bukakanlah hati Halim ni. Kenapa degil sangat? Dah masuk Amway 26 tahun, degil-degil tak terbuka lagi juga hati dia. Akhirnya Tuhan makbulkan doa upline saya. Dengan tidak semena-mena pada tahun 2019 bulan 11. Okey, boleh tunjuk slide tak? Saya punya apa tu? Sini ya Allah, dah ada benda lain. Okey, tekan yang ni. Okey. Ini saya beli iron Amway. Sebelum ni saya memang pakai iron biasa je. Pada saya iron saya dah mahal dah. RM80 punya iron pada saya dah mahal. Ada iron yang harga 30 kita beli 80 dah kira canggih lah tu. Jadi bila orang cerita iron Amway, memang saya sangat prejudis dengan iron Amway. Saya cakap ni gila punya iron. 1,000 lebih. Mana ada orang pakai iron 1,000 lebih. Saya memang tak ingin nak beli iron Amway. Sebab saya pakai iron yang RM80. Mahal lah compare yang RM20-30 tu. Tapi bila kita gosok, baju kita rosak. Baju kita pun bukan murah-murah kan. Kita beli baju dekat overseas. Bila baju saya rosak, saya terus start kereta, pergi Amway shop beli iron ni. Sebab Amway shop dengan rumah saya tak jauh, saya beli. Bila dah beli, biasalah kita rasa barang benda mahal sangat. Share lah kawan-kawan dekat Facebook. Share dekat Facebook yang kita gosok baju. Tujuannya nak, kalau orang Melayu kata nak menayang. Menayang tu menayang. Nak action. Tunjuk kawan-kawan kita ni bangga sangat lah pakai iron yang harga 1,000 lebih. Bila saya share dekat Facebook, sorry lah kalau yang nampak aurat ni masih belum dapat kesedaran lagi. Okey, saya share dekat Facebook saya pakai iron. Nasib baik saya simpan bukti ni. Ada orang messenger saya. Orderkan boleh, nanti saya bring in. Saya pun tak kenal orang ni siapa. Lepas tu bila bual-bual, aku dah agak tak kenal aku. Rupanya dia dua pupu saya. Dia nak beli iron. Lepas tu, ada seorang lagi messenger saya untuk beli iron. Jadi saya cakap, aku ni tak jual barang. Sebab kita mana ada masa jual barang. Orang beli dengan saya scrap bat, memang saya tak layan. Kalau setakat scrap bat, aku nak kena ngantuk ke rumah dia dengan untung tak berapa sen. Sampai dia kata, Action ni Cikgu Halim tak hantar. Nak cakap macam mana? Memang kita tak nak berjual. Saya tak suka. Berjual pun bukan dapat apa pun. Dapat untung habis kat isi minyak kereta saya. Memang saya tak layan. Ramai orang order scrap bat. Kalau kau orang jumpa, ambil lah orang tu. Okey, saya memang tak nak jual. Dah tutup pintu hati saya untuk Amway. Bila saya dapat order 2 iron pada penghujung bulan 11, pada bulan 11, nampak tak ada punya tarikh dia? 11 2019. Saya dapat dijual 2 iron. Selama ni saya founders 3%. Setiap bulan bonus saya 3%. Sebab saya, walaupun saya tak aktif, saya pun ada ABO yang tak aktif. Tapi setia. Macam Cikgu Selamat, Kak Laili, Dr. Rafiah kat belakang tu kan. Ini orang yang ikut saya, betul-betul ikut saya. Masa saya aktif, dia aktif. Masa saya tidur, dia tidur. Saya tak jual barang, dia tak jual barang. Saya renew lesen, dia renew lesen. Dia ikut cakap saya, dia setia. Kita nombor ABO kita yang sama macam mana kita masuk. Sebab tu dulu kalau saya pergi Amway, saya malas. Saya kadang-kadang malu juga pada Amway cakap, abang masuk Amway bila ni? Nombor kita 530-7298 tapi tak jadi apa-apa pun. Bukan siapa-siapa dalam Amway. Kadang-kadang cakap budak Amway dah sepak juga kan dia. Kita ni dah tak menyampah pergi Amway. Sebab saya dulu kan saya pergi Amway, saya terus balik. Saya tak suka tengok orang Amway. Menyampah, saya bercakap beria-ria sangat. Memang saya tak suka. Bila budak Amway cakap abang masuk bila, lagi saya menyampah dengan budak tu. Sebab saya masa Amway lama tapi saya tidak jadi apa-apa pun. Jadi bila saya dapat jual iron 2,
Selalu kan kita 3%, 3%. Tiba-tiba bulan 12 ya, 15 bulan saya dapat bonus 400 lebih. Ish, jauh beza. Selalu dapat RM18. Selalu dapat RM17, RM18. Tapi bulan tu dapat dekat 500. Saya cakap masa tu kita dekat Port Dickson dengan kakak saya. Kakak saya ni memang kuat pau duit saya. Saya cakap kakak saya, aku dapat duit MV lah dekat 500. Kakak saya apa lagi malam ni belanja lah kata dia. Jadi bila kita dapat duit bagi cikgu macam kita ni 500 tu banyak tau. Sebab kerajaan bagi kita bonus pun 500 pun kita suka. Ini macam suka-suka lah jual layan pakai WhatsApp dapat 500. Lepas dapat bonus 500 tu hati saya dah orang kata dah macam dah suka sikit dekat MW, duit macam pasang kan. Dah macam suka MW, masa tu bulan 12 dah mula suka dekat MW. Bila upline telefon dah tak ada baling-baling handphone lagi. Bila upline telefon kita lagi, ya, Alim okey, kita ceritalah. Kita pengalaman dapat upline bila kita cerita yang positif, dia lagi bagi kita yang positif. Dia kata Alim boleh buat dia. Memang saya boleh buat. Saya fikir, masa tu saya fikir lagi nak buat ke, tak nak buat, nak buat ke, tak nak buat. Sebab saya fikir saya ada syarat tau. Saya macam Puteri Gunung Ledang. Masa Sultan Melaka meminang puteri kan bagi syarat yang ketat-ketat supaya Sultan Melaka tak dapat kahwin dengan dia. Saya punya syarat pun sangat ketat. Saya rasa kalau you all jadi upline saya, jadi mentor saya, you all pun boleh gila lah agaknya. Sebab saya yang pertama saya kata saya nak buat MW, tapi saya tak nak MW ganggu kerjaya saya sebagai cikgu. I love my job. Saya tak nak nanti kalau saya buat MW, saya dekat sekolah, saya mengantuk. Bila mengantuk saya meradang, saya akan marah budak-budak. Saya punya hati, saya bukan hati kering. Bila saya marah-marah budak nampak macam marah. Tapi bila balik dalam kereta saya nangis. Saya bayangkan muka, ya Allah, kenapa kau marah dia Dia kan budak-budak. Nanti saya terpaksa cari jajan, beli coklat, bagi dekat budak yang saya marah. Kan jadi satu kerja untuk saya. Sebab tu saya tak nak buat MW. Nanti saya jadi meradang kat sekolah. Nanti kena beli coklat. Penat macam itu. Jadi saya nak buat MBA tapi tak naklah sampai mengganggu kerja saya. Nanti datang lambat. Saya tak suka datang lambat. Saya tak tahu pattern saya. Saya tak suka dekat pagar ramai-ramai. Saya jadi macam nampak orang saya meluat. Benci sangat tengok mak bapak yang hantar anak-anak. Saya tak tahu apa perasaan. Kenapa jadi kat diri saya macam gitu? Penyakit ke apa kan? Saya tak suka. Saya tak suka benda yang rebut-rebut. Sebab tu saya nak VIP. Okey. Jadi seterusnya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, saya tak nak MBA ganggu bisnes konvensional saya. Saya buat deko, saya perlukan ketenangan. Saya berurusan dengan kerabat-kerabat diraja, dengan menteri-menteri, dengan orang besar-besar. Saya buat deko untuk Kemahkotaan Sultan Johor, untuk perkahwinan TMJ, untuk Katia. Siapa yang pakai emas Katia kat sini? Kita buat deko untuk Katia. Sibuk. Jadi saya tak nak buat MBA nanti tu rasa orang susah lah. Kita nak alangkan saya tak buat MBA pun saya macam dah boleh jadi gila tau sebenarnya fikirkan bisnes kita ni. Jadi saya tak nak MBA ganggu bisnes kita. Dua syarat ni kalau you all jadi mentor saya, you all pun dah pening. Nak berjaya MBA tapi dua syarat ni dah berat dah. Okey. Syarat yang ketiga, saya tak nak MBA mengganggu social life saya. Lepas pukul 8 malam, masa saya bersama dengan Cik Puan Aziz, bersama dengan Datin, bersama dengan orang kawan-kawan best friend saya, kita main gurau berbual sampai pukul 12. Bukan buat apa pun, berbual. Kadang-kadang tak berbual masa-masa main handphone, tapi itu satu terapi untuk saya. Sebab siang saya dah penat, malam saya memang mesti lepak dengan kawan saya. Jadi kalau saya cakap dengan upline, saya tak nak ganggu social life saya tau. Tiap-tiap malam saya mesti nak jumpa kawan saya, you all tak boleh halang saya. Tapi saya nak berjaya MBA. Aduh, pening kepala upline gitu. Sedangkan kita belajar dengan mentor kita, kena korbankan masa keseronokan kita. Bila saya buat korban tu, saya tak nak lah. Dah 3 syarat tu. You all jadi upline saya, apa you all nak cakap dengan saya? Kalau saya jadi lantak engkau lah. Okey, kemudian satu lagi, saya tak nak prospek orang. Sedangkan upline Haji kena prospek sebab baru raya haji itu sakit hati saya. Orang prospek saya. Kita nak tengok orang semula lembu. Saya jumpa bos saya. Alim, kata dia lama tak jumpa. Dan hati saya masih kau kerja kat Asian tapi sekarang ni kau baik dengan aku. Bagi saya nombor telefon awak. Dia bagi nombor telefon, saya pun bagilah. Lepas tu dia telefon saya bertalu-talu. Saya angkat. Rupa-rupanya dia nak jumpa saya, nak cerita pasal bisnes dia. Saya terus annoying dengan orang macam itu. Jadi kalau saya buat macam itu, orang menyapa dengan saya. Jadi saya tak nak. Jadi boleh ke buat MBA kalau tak nak prospek orang? Boleh ke? Tak boleh kan? Mesti cari orang prospek. Tapi yang itu saya tak nak buat.
Saya nak berjaya tapi yang itu dah 4 tu saya tak nak buat. Oh, pening kepala. Yang kelima, saya tak nak jual lah. Itu tak nak jual tu biasalah. Memang saya tak jual. Dulu orang beli pun saya tak jual, apatah lagi. Jadi memang saya tak nak jual barang. Yang ketiga, yang last kali saya tak nak meeting. Sebab meeting ni akan mengganggu social life saya. Masa saya lepas jadi platinum, ada orang kumpulan panggil saya meeting. Mula-mula kita excited lah terima dia punya pelawaan dia. Meeting, kita baru jadi platinum. Tapi malam meeting tu, masa tu bulan puasa, lepas maghrib, kawan-kawan saya kata, Cik Len, lepas, dia panggil saya Cik Len, lepas tarawih buat apa? Saya cakap, aku ada meeting, ada orang invite kita. Jomlah ikut pergi Bazar Kota Tinggi. Sini ada orang Kota Tinggi tak? Bazar Kota Tinggi ni, saya dengar Bazar Kota Tinggi, zup, saya ada meeting ni malam tu. Saya pergi juga Bazar Kota Tinggi. Saya pergi dalam, lepas tu kawan saya kata nanti balik Bazar Kota Tinggi, kita makan nasi lemak yang belakang kedai tu. Bukan sedap mana pun, tapi tempat tu best. Janji saya bersama dengan kawan. Jadi meeting, saya dalam kereta, saya cakap kawan saya, kau tutup radio semua, kau senyap je aku tengah meeting ni. Saya bercakap. Tapi yang bestnya bila turun kereta, pandai Cik Len cakap, kata dia. Yelah, saya tetap, itulah sebab cakap, meeting ni mengganggu social life saya. Jadi saya tak nak meeting-meeting. Jadi syarat yang saya bagi tu adalah syarat-syarat yang memang tak boleh pergi. Tak boleh nak buat MBA. Kalau tanya dengan Diamond Teresa apa, Diamond Teresa kata, ayo, saya tak boleh kata apalah Halim. You mati lagi senang lah kata dia. Bagi saya masalah macam ini kan. Mungkin lah agaknya kan. Jadi tapi saya tahu kalau saya tanya, saya refer dengan upline saya, jawapan upline saya memang bertentangan dengan kehendak saya. Sebab tu saya tak tanya dengan upline saya. Saya takut tanya upline saya. Saya cuma jumpa upline saya cakap, saya telefon dia, saya jumpa dia, saya cakap saya nak buat MBA. Tapi jangan, maksudnya dalam erti kata yang senang, jangan kacau. Don't disturb me. Saya buat dengan cara saya sendiri. Yang tak ada meeting, tak ada jual, tak ada prospek orang. Boleh ke? Boleh. Inilah testimoninya. Itu yang saya nak share dekat you all. Mana yang you all rasa bagus, you all ikut. Kalau yang you all rasa tak bagus, you all kena refer pada you punya upline. Ini cara saya. Okey. Jadi, kita punya slide lupa dah. Okey. Jadi, saya ingat pesan upline saya ketika saya mula-mula nak buat MBA, dia cakap, Halim, pergi belajar. Saya pergi belajar, dengan orang tepuk pun saya tak suka. Saya pergi meeting dekat tempat lain, sakitnya hati aku bertepuk itu kan. Benda tu tak masuk ke jiwa saya. Tak tahu kenapa. Jadi tepuk orang pun aku tak suka. Aduhai, apa hukum macam itu Tapi upline saya bagi satu jalan. Dia kata, Halim, pergi cari Kak Zaimah, Emerald Kak Zaimah, cari Didi Fatimah. Dia orang pergi belajar dekat Diamond Teresa. Halim pergi dekat situ. Dan dia cakap Halim selamat dekat situ. Kata-kata dia sangat cantik. Halim selamat dekat situ. Sebab kadang-kadang ada yang tak selamat juga kan. Saya jadi setia dengan upline. Jadi dia carikan saya tempat yang selamat, yang tak ada gangguan-gangguan. Saya pergi dekat meeting. Masa tu saya ingat Kak Tima dengan Kak Zai sanggup tunggu saya, bawa saya pergi tempat meeting. Tempat meetingnya biasa-biasa, tetapi orang di dalam situ sangat luar biasa. Dan malam itu saya dengar perkongsian daripada orang ini, Diamond Teresa, kakak saya, hai. Diamond cakap, network kecil, you orang kecil. Network besar, you orang besar. Kata-kata saya dah nak start buat MBA. Jadi kata-kata Diamond Teresa ni bila saya balik, betul lah dia cakap ni. Nak jadi, kalau selagi network saya tu dengan Cikgu Selamat, dengan doktor, dengan Kak Laili, dengan ni yang ada ni semua ni, memang saya tetap jadi orang kecil. Pasal network saya kecil. Saya kena kembangkan network saya supaya saya jadi orang besar. Tapi kau tak nak prospek orang, macam mana nak jadi network besar kan? Itu saya confused. Saya pun bercelaru kepala otak saya. Diamond Teresa cakap betul, tapi bercanggah dengan prinsip saya. Saya tak nak cari orang lah, nanti orang menyampah dengan saya. Saya fikir macam itu. Satu lagi, saya pergi meeting Diamond Teresa, saya balik je. Itu sebab dulu kan Diamond bagi makan buah-buah. Saya suka sangat makan dengan kakak semua kan. Saya suka menyebabkan saya terlambat. Bila saya turun je meeting, saya tengok telefon saya dah bertalu-talu. Kak Aziz telefon saya. Yang ini telefon saya. Tanya kat mana, cakap kejap. Saya tak cakap saya pergi meeting MW. Mati aku kena kutuk dengan dia kalau aku cakap pergi meeting MW. Saya cakap sekejap pergi tiram jumpa customer. Saya cakap dengan dia. Bincang nak meeting dengan customer.
Lepas tu saya pergilah jumpa dia orang. Masa tu saya berbual tapi dah kepala otak saya dah fikir macam mana nak besarkan network. Macam mana nak besarkan network dengan syarat-syarat yang cukup ketat untuk diri aku ni. Okey, jadi ni yang Diamond cakap Okey. Yang pertama sekali kita cabar, saya cabar diri saya. Saya dah cakap dengan abang saya nak buat MWay. Saya dah cakap dengan Diamond saya, Diamond, bulan ini saya nak sponsor 10 orang. Masa tu cakap 10 je lah pasal tak confident lagi kan. Saya nak sponsor 10 orang. Diamond kata nanti saya nak turun JB, saya nak jumpa awak. Saya jumpa Diamond, Diamond saya nak buat MWay lah. Diamond saya nak jadi platinum. Halim, I tengok you bukan platinum. You a diamond. Sepatutnya you bukan platinum. You diamond yang ada income 40,000, 50,000 sebulan. You jangan cakap you platinum. You diamond. Aduh, Diamond cakap sudah masuk dekat dalam diri hati saya. Itulah powernya jumpa upline. Cari upline. Jadi saya cabar diri saya. Belum buat lagi ni, cabar dulu. Saya dah cabar nak sponsor 10. Nak sponsor 10 je pun sebenarnya kan. Cabar diri. Jadi anda kena bermula dengan cabar diri dululah. Layang-layang tak naik kalau tak ada angin. Kakak, saya jumpa kat kedai. Layang-layang tak naik kalau tak ada cabaran. Jadi kita akan naik kalau kita cabar diri kita. Jadi saya cabar diri saya. Saya fikir saya kena MWay-kan semua orang yang ada dalam circle kita. Tahu tak siapa yang dalam circle kita? Yang pertama sekali orang-orang yang ada dalam handphone kita tu, itu circle kita. Nama orang dalam handphone awak tak ada dekat handphone saya. Yang handphone awak tu circle awak. Awak pergilah buat dekat circle awak. Akak, walaupun kita selalu jumpa kat MWay Shop dengan abang kan. Selalu jumpa akak ni famous kat kedai. Nombor telefon orang-orang dalam handphone akak tu saya tak kenal. Sekok pun saya tak kenal. Kalau terkenal tu mungkin ada kena. Kalau kena pun 2-3 orang. Akak buatlah dengan circle akak. Masing-masing buat dengan circle sendiri. MWay kan semua orang yang dalam circle kita. Itu target saya. Saya nak MWay kan orang, iaitu family. Family kita, kawan-kawan satu kerja kita, orang-orang yang dalam handphone list kita. Kita sponsor orang-orang ni dulu. Cabar diri kita. Kalau kita tak boleh cabar, tak boleh sponsor, kita rasa buruk sangat ke muka aku ni, perangai aku ni buruk sangat ke sampai orang tak nak masuk dengan kita. Jadi saya cabar diri saya nak sponsor semua orang dalam circle. Dalam circle saya. Okey. Lepas tu ini kita ambil gambar keluarga saya. Masa tu saya seorang je lah yang MWay. Masa yang dulu-dulu tu lah. Tapi bila saya dah cabar diri saya, nanti you all tengok nanti. Kalau kita tak ajak dia orang, kita kena fikir, kalau aku tak ajak, apa jadi dekat circle kita ni? Korang tengok. Mereka masuk dengan orang lain. Gigit jari gitu kan. Cuba bayangkan orang-orang dalam handphone tu masuk dengan saya. Yang ada dalam handphone ni semua masuk dengan saya. Engkau tak gigit jari. Tak putih mata. Kak, saya ambil nombor telefon akak ni buat sini. Saya sponsor semua. Kalau akak tak sponsor, dia akan masuk dengan orang lain. Atau dia jadi pelanggan Giant, pelanggan apa semua. Dia jadi ni. Jadi tugas kita ajak mereka join MWay. Macam mana ni yang saya buat. Saya belajar daripada kawan saya, Cik Aziz. Cik Aziz tidur ke? Cik Aziz, dia adalah anak didik Dr. Azizan. Kita ni belajar MWay RM10 je malam ni kan. Dia belajar dengan Dr. Azizan, yuran dia berapa? 140,000. Yuran dia untuk belajar. 140,000 setahun. Kita belajar MWay RM10 itu pun sesanya. Upline macam nak ajak pergi neraka ke? Ajak datang RM10 susah sangat. Bayangkan Cik Aziz Aliasu, tengok follow lah dia punya Facebook dia. Aziz Aliasu, dia bayar 140,000 dengan Dr. Azizan untuk dapatkan ilmu perniagaan. Yang dia belajar dengan Dr. Azizan, dia ajar saya. Sebenarnya simple je yang Dr. Azizan ajar. Tapi oleh kerana dia bayar yuran mahal, dia kena ikut lah. Okey, jadi antara yang diajar oleh kawan saya Cik Aziz ni, kita selalu gaduh tapi dia ada baiknya lah. Dia banyak ajar saya bisnes. Dia kata, Cik Lim, buatlah konten. Buatlah live dekat Facebook. Saya cakap malulah. Saya buat saya delete. Saya cakap, suara aku macam habis. Kita geli dengan suara kita sendiri. Meluat dekat Mula-mula tapi akak buat live kat MWay, saya suka tengok tadi. Kita meluat dengan muka kita, meluat dengan suara kita, delete. Dia marah. Dia kata dia ajar saya lagi. Buat konten yang macam ginilah. Yang orang suka tengok. Bukan nampak sangat, kita nak jual tapi bukan nampak sangat kita menjual. Ini yang saya buat. Okey. Boleh tekan ke? Ni.
Okey, itu kucing petuah saya. Dia selalu ada bila saya nak buat live. Okay. Okey, saya tak tunjukkan. Okey, ada lagi sikit. Nanti saya cerita sikit lagi. Gaji tak? Ada nak bawa menantu, tapi anak-anak you takkan nak orang tua. Yang macam ini netizen suka tengok. Kalau kita sapu rumah biasa dia orang tak suka tengok, tak ada dapat like nanti. Kita letak LOC. Nanti you tengok apa kesan, apa hasil dia. Nampak tak? Kilat tak? Apa tak MOE punya barang? Okey, ini adalah konten-konten yang saya buat yang tak nampak macam jual kan? Tapi orang suka tengok tak? Beribu-ribu yang tengok. Dan daripada situlah saya dapat prospek. Saya dapat orang MOE. Sebab saya tak guna konsep cari orang. Tak kuasa aku nak cari orang macam bagus sangat orang tu kan. Saya buat cara biar orang cari aku. Pasal saya nak, bukan aku tak lawa pun, bukan aku buruk sangat kelakuan kan. Jadi biar orang cari saya buat konten yang seperti itu. Dan daripada situlah saya dapat yang pertama kita kena trust the process. Sebab tu saya cakap macam angkat tahi lah, 3 bulan 6 bulan je kerja, lepas tu kutip hasil. First month kita belajar, mungkin kita buat silap, kita meluat dengan kita punya contents, tapi kita terus belajar, buat personal branding yourself. Bulan kedua, buat lagi konten yang sama macam itu. Tapi bulan kedua, orang dah mula kenal kita. Orang dah mula kenal, itulah macam itu. Orang dah mula kenal kita dan orang dah mula set kat kepala otak dia, MOE, ni MOE. Okay. Dan pada bulan ketiga, belajar lagi dan orang sudah mula introduce kita. Sudah mula mencari kita. Itulah hasil yang saya dapat. Saya start buat konten ni pada Februari. Saya dapat message macam ini yang masuk dekat handphone saya. Assalamualaikum kawan, nak order pizza kecil, salmon, dapat macam itu. Assalamualaikum cikgu, nak order daripada Cameron Highland, dapat X1, macam itu. Aku tak jual pun. Okey, Assalamualaikum, nak order, Assalamualaikum macam mana nak masuk ahli lah, apa semua dia cakap dia mengganggu, nak order pada MB, boleh kita tak sama jadi ahli. Inilah yang saya dapat, orang mula bertujai-tujai mencari saya. Jadi boleh tak payah prospek orang, tak payah meeting, tak payah jual barang, tak payah buat apa-apa, boleh tak berjaya? Saya buktikan pada upline saya buktikan pada semua orang dengan syarat-syarat yang ketat tu, tetap saya boleh juga. Boleh buat. Ini ahli keluarga saya yang dulu-dulunya lihat saya nak ajak masuk MOE, tapi saya ada yang kita paksa, ada yang kita pujuk. Tengok dah ramai ya dapat, yang kecil-kecil ni tak dapat nak sponsor lah. Yang tak nak, dalam hati saya, mampus bukan kalau kau tak nak. Senang macam itu, senang fikir macam itu. Yang tak nak, mampus bukan kau, macam itu. Jadi kita pun tak pening kepala. Okey, kawan-kawan tempat kerja saya ada 12% lagi yang kat sekolah lama. Ini mereka sangat-sangat support saya setiap bulan order barang. Tadi pun ada order barang, saya kejap lagi aku balas. Okey. Lepas tu kita jumpa orang ala buat MOE pakai slipper, jumpa orang kat mana-mana dekat resit MOE belakang saya cerita pemasaran pun boleh juga. Sekarang orang tu dah 9%. Tu dengan upline saya. Lepas tu kita buat, bila tim dah ada, kita ajarlah, kita buat seminar dekat Batu Pahat. Ni kita buat seminar dekat Pontian, kita panggil kawan-kawan baik kita, panggil Kak Tima, panggil Cik Rosli. Satu lagi saya tak suka tengok gambar ni, banyaknya kedut kat mata.
Tapi macam kurang sikit kot sekarang. Okey, kita bawa pergi meeting kat sini. Ni Cik Rosli, my best friend, future platinum. Saya panggil, dia pun bekerjasama dengan saya. Saya panggil dia, dia tak ada menolak pun. Datang ke Pontian untuk cerita pemasaran OPP yang macam Tio cerita ni dekat tim ni tim Puan Asma. Puan Asma juga bakal platinum, coming soon platinum Okey, dan seterusnya kita dah mula bawa orang yang saya tak suka pergi meeting, saya yang akhirnya bawa orang pergi meeting. Ini sebenarnya kan saya orang panggil buat host meeting, tapi tak boleh cakap lah, dia downline saya. Dalam hati kita, kenapa kau panggil aku host meeting? Aku ni bukan suka sangat. Tapi dia dah panggil, kita pergi jugalah. Sebab bagus juga buat host meeting macam ni, dapat minum. Lepas tu kalau dia jadi platinum kan untung nanti kan. Okey, seterusnya ni kita ajar ni Facebook dia nama Dekmat you all kena follow dia. Ni Abang Borhan bekas staff MW sekarang dah 9%. Okey. Ini itu Dr. Rafia. Okey, ini kawan-kawan lepak kita lah ni. Semua dah MW. Jadi bila kita jumpa, walaupun kita jumpa hari-hari, bila ada peluang saya akan keluarkan produk MW. Sebab kalau time dia tak tanya MW, kita jangan sesekali cerita. Memang kita kena ketawakan. Okey, seterusnya usahakan supaya kita boleh cerita MW dalam apa, sebab tu saya kalau pergi jalan-jalan, pergi mana-mana, saya akan bawa air XS ni. Orang minum kat Starbucks, saya minum saya punya XS. Minum XS ni, ini sepupu Permaisuri Selangor ni. Dia tanya, minum air apa tu? Kita cakap minum air MW. Bagus kan untuk tenaga? Ya, bagus untuk tenaga. Kita kan ada peluang untuk bercakap dengan dia MW kan. Cuba kalau saya minum air coffee bean juga, Starbucks. Apa aku nak cerita kat dia? Bila saya pergi rumah dia dekat KL, saya pun bawa air lagi. Dia cakap, dia pula yang cerita dengan keluarga dia ni, Teacher Halim ni MW. Jadi daripada situ kita cerita pasal iron, pasal apa, sampailah dia ni, air ni dah jadi pengguna double X, pengguna 7 Omega. Dia bawah itulah Cik Aziz tu. Jadi kita cari peluang untuk cerita MW dalam perjumpaan kita dengan kawan-kawan kita. Ni baru-baru ni dia datang rumah saya. Kita ni Cik Aziz ni. Kita datang, kalau dulu dia ketawa dengan kita, tapi sekarang ni kita buka cerita yang ni tukang cerita, ni cerita pengalaman pakai barang. Macam meeting jugalah. Masa sangat-sangat mencemburu. Ini kawan-kawan kita, cantik-cantik belaka. Okey. Saya buat MW main-main je. Tak jumpa orang, tak meeting, tak prospek. Tapi macam orang angkat tahi tadi tu lah. Kerja 3 bulan, hasil, saya dah makan hasil dia berpuluh bulan kot rasanya. Okey, you tengok bisnes saya taklah kuat mana, tapi sekurang-kurangnya setiap bulan 21%. Saya bukan beli barang banyak pun. Nampak tak? 70 PV beli. Kita pakai sendiri, saya pakai sendiri je. Tapi kita ada network yang besar. Saya menaja. Dalam 3 bulan saya dapat sponsor 1,000 orang. Jadi saya maintain dengan saya punya ABO yang ada. Kalau ada rezeki saya, siapa nak jadi platinum, kamu lah jadilah platinum. Kalau tak jadi platinum pun saya maintain macam ni pun saya dah okey kot. Okey. Sebab apa saya tunjukkan ni, saya terpaksa tunjuk. Saya pergi kedai MW, ada juga orang MW negatif. Dia tanya saya, cikgu lepas jadi platinum, cikgu tak ada jatuh-jatuh Saya kata, jatuh. Saya pun tak tahu apa itu arti jatuh. Sebab setiap bulan fikiran saya fikir 21. Sebab tu saya 21. Apa nak fikir jatuh-jatuh kepala otak dia ni, cerita jatuh-jatuh. Yes. Nak bercakap tengok orang jugalah kan. Nampaklah kita pakai MyV buruk pergi kedai, dia tanya kita tak jatuh ke? Cantik muka dia jatuh-jatuh geram saya Okey. 21%. Alhamdulillah, syukur dengan rezeki Allah bagi. Ini masa saya pergi Alaska. Dekat 2 minggu kita dekat Alaska, pergi US. Balik tu busy, tak ada buat apa-apa sangat. Jalan ke KL, turun naik KL, jalan-jalan. Saya cakap, ya ini aku tak ada jaga MW macam mana juga. MW aku pergi Alaska, MW pula pergi hantar Alaska. Tetap 21%. Tetap PB kita, okey lah. Pada saya okey. Alhamdulillah, syukur dengan rezeki. Okey, jadi kita kena start datang satu kelas, start satu produk, start share satu produk macam ni. Ayo bacalah sendiri. Okey, saya tak suka baca-baca yang tu. Okey, sebenarnya saya ada lagi satu video. Okey, kita masih dah, tapi ada sikit lagi, boleh. Saya rasa kita nak tengok video melancong saya. Boleh tak? Okey. You dah tengok konten-konten saya, buatlah macam itu.
I wanna fall stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. The world only for you. All the impossible I won't do. Hold your close under the rain. I wanna kiss your skin and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of darkness, you are the truth. I'll never love you. I wanna make the sea just what I want. Show you the loneliness and what it does. You want to choose life, just stop my tears. Everything's easy. Okey, itu dia pengalaman bersama dengan Amway. Diamond dah pergi, lagi rasa sedih, sedih macam nak pergi lagi kan. Okey, jadi sebenarnya kan bila saya tengok, saya perhatikan yang tak pernah pergi lah. Saya tahu ramai yang tak pergi lagi melancong dengan Amway. Saya teringat kisah saya dulu-dulu. Okey, boleh tak buka last slide saya? Okey, last slide saya sebelum kita tutup, masa dah sampai sebenarnya. Okey, last slide. Okey.
Thank you. Okay. Anak saudara saya masuk kat Facebook. Alang dipanggil saya Alang. Aku antara saksi kejayaan Alang kini. Alang bermula join Amway waktu aku berusia 9 tahun. Menyewa bilik kedai demi perjumpaan ahli kumpulan setiap minggu. Sanggup ulang-alik untuk kolek anak buah yang tak ada transport untuk join meeting. Sanggup ulang-alik keluar jumpa leader untuk tambah ilmu. Kadang-kadang rumah jadi tempat seminar. Akulah pembantu ciliknya waktu itu. Bila join seminar atau event yang macam ini, di hotel, bila tengok senior dah pergi ke overseas berjaya, nampak di matanya bersinar. Walaupun waktu tu aku masih kanak-kanak. Ni kisah saya dululah, tengok orang melancong, mata bersinar-sinar. Tapi tak tahu kita boleh pergi ke tidak. Anak saudara saya perhatikan rupanya keadaan ni. Tapi Alhamdulillah, Tuhan bagi saya rezeki. Bila saya start balik Amway, saya bina 3 bulan saja. Saya bina 3 bulan, saya dapat melancong. Jadi saya nampak mata-mata anda ni mata yang bersinar-sinar. Ya, macam mana saya dulu tengok orang lain pergi melancong mata bersinar-sinar, tapi boleh pergi ke tak pergi, boleh pergi ke tak boleh pergi. Sebenarnya boleh. Kalau kita tukar fikiran kita. Dengar cakap upline kita. Saya rasa saya dah habis video ni. Okey. Okey. Last kali. Ni video ni penting sebab saya ambil dekat Alaska. Okey. Apa pun yang saya cerita pada malam ini, apa pun yang saya cerita ke anda, kalau anda tak ada tindakan lepas ni, anda tak buat video, tak jumpa, tak buat apa-apa, tak mengembangkan kumpulan anda, maka sia-sia sajalah perkongsian saya. Penat orang tua ni berjalan ulang-alik bercerita tentang Amway tapi tak ada kesan. Sekarang kita bulan 7, 8, kita nak masuk fiscal year. Make sure you all buat tindakan sebab bulan 9 kita kena pastikan semua orang upgrade dalam Amway. Kawan-kawan saya, Cik Rosli, saya nak Cik Rosli bulan 9 dah start counting 21%. Cikgu selamat. Doktor, sorry doktor. Anak boleh cakap cikgu. Doktor dulu, doktor marah saya. Kau kena gini-gini. Doktor start counting 1. Kak Laili, Fendi, siapa lagi kat sini? Ada budak-budak baru gitu. Yang datang ikut saya, Kak Aziz. Kita start counting 1 pada fiscal year bulan 9 kita dah start 21%. Kalau yang tak 21% pun tidak pergilah 12%. Ada duit. Aduh hai. Okey, jadi jomlah. Okey, kita saksikan last video kita. Risau kalau tak habis-habis Lain kali jangan panggil Dekat atas ni ramai yang cik. Saya pun ramai yang cik. Maknanya semua orang boleh berjaya dalam bisnes ni. Alright. So, okay. Ini satu je. Kami dah beberapa hari kat sini kan. Semua jenis latar belakang boleh berjaya. Mereka jual produk yang sama, ada plan yang sama, ada company yang sama. Tapi kenapa ada orang yang boleh bergantung yang tak boleh bergantung? Sebabnya tindakan, bertindak atas ilmu. Nah, bertindak tak perlu tunggu sempurna, tak perlu tunggu cukup. Dapat sikit, buat tindakan. Orang Sabi kata dapat sikit, buat tindakan banyak. Sikit, banyak. Terus je. So, dalam proses buat tindakan tu belajar. Dan you akan jadi lebih pandai, lebih bijak, lebih pandai nak menilai. So kalau menurut saya kalau dia nak pergi ke 5%, dia mesti tindakan dia lebih daripada tindakan dia lebih daripada biasa. Okey, tidak ada rahsia. Tepukan untuk Dr. Helna. Jadi segala-galanya di tangan kita. Kalau balik ni anda tak bertindak, kalau anda mungkin upline suruh anda buat benda yang susah, saya tunjuk benda yang paling kacang sekali. Itu pun tak boleh ikut. Entahlah, tak tahu nak cakap apa. Buat tindakan seperti yang Dr. Hina cakap dan kita sama-sama berjumpa di puncak kejayaan. Terima kasih.